faqal utuni bis-sikkini ashukkuhu bainakuma. Faqalat as-sughra la taf'al yarhamukallah. Huwa banuha faqadha bihi lis-sughra. Qala Abu Hurairah wallahi in sami'tu bis-sikkini qattu illa yawma'id wa ma kunna naqulu illa al-mudyah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang wanita, yakni seorang yang tua dan seorang lagi yang muda, yang sedang bersama dengan bayi mereka masing-masing. Tiba-tiba datang seekor serigala melarikan seorang bayi mereka. Ibu kepada bayi yang dilarikan itu berkata, serigala telah melarikan anak engkau, bukan anak aku. Maka ibu itu menjawab, bukan, serigala melarikan anak engkau. Kemudian mereka berdua pergi berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud mengadili kes perebutan anak itu dan memutuskan anak itu menjadi milik ibu yang tua. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kes mereka kepadanya. Lantas Nabi Sulaiman berkata, berikan kepada aku sebilah pisau. Aku ingin membelah anak ini untuk kamu berdua. Ketika itu ibu yang muda berkata, janganlah engkau bertindak demikian, semoga Allah merahmati kamu. Sebenarnya anak ini adalah anak dia. Lalu Nabi Sulaiman memutuskan anak itu adalah anak perempuan yang muda ini. Ini satu kisah, satu cerita yang berlaku pada zaman dahulu, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ada pengajaran, ada manfaat dan faedah yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Cerita dia bagaimana? Jadi ceritanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada dua orang wanita. Seorang yang tua dan seorang lagi lebih muda. Dan masing-masing mereka ada bayi. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin berlaku cerita ni dekat hospital. Baru kedua-dua wanita ini baru melahirkan anak, jadi masing-masing ada bayi. Dan tidak lama selepas daripada itu, datang seekor serigala melarikan bayi salah seorang dari mereka. Serigala datang, ambil salah seorang bayi daripada salah seorang daripada mereka. Anak yang perempuan yang tua ke anak yang muda ke, dia tak sebut begitu. Maka setelah anak itu dilarikan, jadi tinggallah bayi itu satu saja. Yang tadi ada dua, seorang untuk wanita yang tua dan seorang lagi anak bagi perempuan yang muda. Tapi sekarang bayi itu satu dah dilarikan oleh seekor serigala. Maka berkatalah salah seorang daripada wanita antara lelaki yang tua dan yang muda tadi itu, dia kata, anak yang tinggal ni anak aku, anak kau dah serigala ambil dah. Jadi seorang ni kata, yang serigala makan, yang serigala bawa lari tadi tu anak kau, anak ni yang sekarang yang ada ni, yang tinggal ni anak aku. Dia mendakwa anak yang ada ni adalah anak dia, yang dilarikan itu anak kawan dia, anak yang seorang lagi perempuan tu. Jadi yang perempuan tadi tu, yang perempuan yang kedua pula, dia kata, tak, yang ni anak aku, anak kau tu serigala ambil dah. Jadi maknanya anak kedua-dua wanita ini berebut dengan anak yang masih ada. Yang dilarikan tadi itu, mereka tak mengaku tu anak mereka. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kes ini mungkin berlaku selepas sedikit daripada mereka melahirkan anak. Sebab bayi masih kecil, payah nak bezakan, ini anak aku ke, ni anak, payah nak bezakan. Jadi kedua-dua mereka mendakwa anak yang tinggal ini adalah anak mereka, yang dilarikan itu bukan anak mereka. Jadi berebut anak. Jadi masing-masing sudah tentu nakkan anak. Maka akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Daud, ceritakan masalah ni. Akhir sekali Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahawa anak yang ada ini adalah anak untuk perempuan yang lebih tua. Ini hak dia, bukan hak kamu.
Kata Nabi Daud kepada kedua-dua perempuan tadi itu, anak yang dilarikan itu adalah anak bagi perempuan yang lebih muda. Jadi perempuan yang tua ni, ini anak dia selamat. Anak perempuan yang muda ni tak selamat, dilarikan oleh serigala. Kemudian tak puas hati, mengajukan kes ini pula kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ceritalah apa yang berlaku dan cerita kepada Nabi Sulaiman tentang keputusan yang telah dibuat oleh Nabi Daud AS. Maka mudah Nabi Sulaiman AS cara mengadili masalah yang sedang diajukan kepada dia. Dia kata, ginilah, manangkan kamu dua-dua berebut dengan anak yang masih ada ni, masing-masing tak nak mengaku kalah, bawa pisau ke aku, bawa datang pisau kepada aku. Jadi apa dia nak buat? Nak belah dua, bagi seorang separuh, bagi seorang sebelah. Dah masing-masing nak anak kan, jadi dibelah dua, sebahagian ambil bagi perempuan yang tua, lagi sebahagian, lagi sebelah bagi kat perempuan yang muda. Jadi ini cara Nabi Sulaiman mengadili kes yang sedang berlaku. Kemudian perempuan yang muda, yang kalah masa di hadapan Nabi Daud tadi itu, dia kata tak payahlah buat macam tu, tak payahlah sampai nak belah dua, tak payahlah sampai nak kerat dua bayi tersebut. Kan semata-mata nakkan anak, pergi bunuh bayi itu pula. Semata-mata nak anak, sanggup menyeksa bayi itu pula. Jadi tak payahlah buat macam tu, tak apalah bagi anak ni dekat perempuan yang muda, kata dia begitu. Dia kata bagilah anak ni kepada perempuan yang tua tu. Ini respon daripada perempuan yang muda tadi tu. Dia kata tak payah, wahai Nabi Allah Sulaiman, tak payah sampai nak belah-belah pula bayi ni, tak apalah, serahkan anak ini kepada perempuan yang lebih tua tadi tu, kerana anak ni adalah anak dia. Jadi perempuan yang muda ni tak sanggup tengok macam tu, nak berebut nak nak hak penjagaan anak, sampai dibiarkan anak itu diseksa ataupun dibunuh. Jadi bagi perempuan yang muda ni tak sanggup macam tu. Akhir sekali dia pun mengatakan kepada Nabi Sulaiman, anak ini adalah anak bagi perempuan yang tua. Jadi perempuan yang muda nak selamatkan anak tu, ya, sebab kalau dia berkeras juga, tak kiralah, tak kisah ini apa nak berlakulah, yang penting ini anak aku. Kalau dia berkeras begitu, mungkin anak ni dibahagi dua, dibelah dua oleh Nabi Sulaiman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadha bihi lis-sughra, maka Nabi Sulaiman alaihi salam membuat keputusan bahawa anak ini adalah anak perempuan yang muda. Tadi Nabi Daud dia kata ini anak untuk perempuan yang tua, tapi Nabi Sulaiman sebaliknya. Atas apa yang berlaku, akhir dia kata anak ni untuk anak perempuan yang muda ni. Walhal tadi perempuan yang muda tu kan dia dah surrender dah. Dia kata tak apalah bagi anak ni kepada perempuan yang tua, kerana ni anak huwa ibnuha, dia adalah anak kepada perempuan yang tua. Kata yang muda begitu. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ini adalah anak kamu, dan diputuskan bahawa bayi ini adalah diserahkan kepada perempuan yang lebih muda. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita tentang bagaimana bijaksananya para anbiya, bagaimana cerdiknya para anbiya dalam membuat keputusan. Walaupun sudah ada keputusan, tetapi mereka lihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan. Jadi ini para anbiya yang mana Allah berikan kebijaksanaan kepada mereka. Nabi Daud alaihissalam juga Allah berikan ilmu dan pengetahuan kepada dia. Begitu juga Nabi Sulaiman, seperti Allah sebut, fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma, maka kami berikan kefahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada kedua-dua mereka, yakni Daud dan Sulaiman, mereka kami berikan hikmah dan juga ilmu. Baik, yang pertama, Nabi Daud dia serahkan anak ini kepada, dia putuskan anak ini milik ataupun hak perempuan yang lebih tua. Sebahagian ulama mengatakan bahawa Nabi Daud membuat keputusan atas hujahan-hujahan yang diberikan. Ternyata perempuan yang lebih tua lebih kuat hujah dia. Jadi menang kat siapa dia? Yang kuat hujah lah. Tambah pula mungkin dia lebih tua, dia lebih berpengalaman, ilmunya lebih banyak. Jadi manakan hujahnya lebih kuat, maka diberikan dan diserahkan anak ni kepada orang yang hujahnya lebih kuat, iaitulah pada waktu itu perempuan yang lebih tua.
Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lain pula, berbeza dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman Allah berikan kebijaksanaan kepada dia lebih daripada Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana dia membuat keputusan bukan hanya berpegang semata-mata dengan hujahan yang zahir sahaja, tetapi dia melihat kepada pelbagai sudut. Sebab kadang-kadang ada orang yang pandai berhujah. Tambah sekarang, kalau duit dia banyak, dia boleh bayar peguam yang hebat-hebat dengan jumlah, dengan bayaran yang cukup besar untuk membayar, untuk memenangkan dia dalam kes-kes tersebut. Jadi Nabi Sulaiman tidak berpegang kepada yang zahir, hujah-hujah itu tidak semata-mata itu yang dipegang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia melihat pelbagai sudut. Antaranya ni apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala berikan bijaksana kepada Nabi Sulaiman. Nabi ceritakan hal itu kepada kita, bagaimana cara Nabi Sulaiman mengeluarkan hukum atau mengeluarkan keputusan dalam kes-kes yang berlaku. Walaupun pada waktu ini wanita yang lebih kuat hujah dia daripada yang muda, tapi Nabi Sulaiman ada dalil, ada bukti dari sudut yang lain yang mengatakan anak ini kuat adalah anak kepada perempuan yang lebih muda. Sebab apa? Sebab kalau seandainya kan ketika Nabi Sulaiman putuskan bahawa dia nak belah anak ni bahagi dua, sebahagian bagi kak yang tua, sebahagian bagi kak yang muda. Bila Nabi Sulaiman kata begitu, perempuan yang tua ni dia buat tak tahu je. Dia mengizinkan Nabi Sulaiman buat begitu. Jadi bermakna kalaulah dia seperti mana, kalau perempuan yang muda, dia sebaliknya, yang perempuan tua tadi tu dia mengizinkan Nabi Sulaiman begitu, berbeza dengan yang muda. Yang muda dia tak bagi. Sebab apa? Di sinilah Nabi Sulaiman nampak bahawa kalaulah anak ini anak perempuan yang tua, maka dia tak tergamak nak biarkan anaknya dibunuh ataupun diseksa. Jadi kalau betul anak ni anak yang tua, kalau dia yakin ni anak dia, sebab mungkin mereka adalah sikit-sikit bukti bahawa ni anak dia, ni anak dia, mungkin ada sikit-sikit macam tu. Dan yang perempuan tu ni dia tahu bahawa itu bukan anak dia, tetapi dia biarkan Nabi Sulaiman untuk belah bayi tersebut, menunjukkan, membawa bukti bahawa anak dia bukan anak dia. Sebab kalau anak dia, dia takkan tergamak macam tu. Dia takkan biarkan orang dibunuh ataupun kerat ataupun seksa anak dia. Berbeza dengan perempuan yang muda tadi itu, sebab itu anak dia, dia tahu itu anak dia. Tapi kalau dia berkeras nak juga, nak ambil anak, nak jaga anak tu juga, maka barangkali anak tu akan mati ataupun hidup dalam penderitaan. Maka akhirnya dia pun mengaku kalah, bukan pasal itu bukan anak dia, tapi pasal dia itu anak dia, dan dia tak tergamak melihat anaknya diseksa ataupun sebagainya. Maka sebab itu dia buat keputusan, dia kata tak apalah, anak ni serahkan kepada anak yang tua, dan anak ni memang anak dia. Maka Nabi Sulaiman lihat bahawa ini sebenarnya adalah anak kepada yang muda, sebab dia ada hati, ada sayang kepada bayi tersebut, dan akhirnya anak ini diserahkan kepada perempuan yang lebih muda. Jadi inilah yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita, bahawa dalam kita membuat keputusan ataupun mengeluarkan hukum, buatlah yang terbaik. Walaupun ada hukum di hadapan kita, walaupun dah ada keputusan di hadapan kita, tapi lihat jangan pada hanya satu sudut, tapi lihatlah pada sudut-sudut yang lain. Seperti dalam ayat yang kita bacakan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala sebut fafahamna Sulaiman, kan kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Jadi ulama mendatangkan satu cerita yang lain, hampir sama cerita dia. 5 minit yang terakhir, cerita dia, dulu ada satu orang pekebun ataupun pekebun ni dia mengadu kepada Nabi Daud sebab buah-buahan dia dimakan oleh binatang-binatang ternakan orang lain. Jadi dah elok, dah keluar dah buah, tiba-tiba buah tu dimakan oleh, katalah kambing kan, kambing tu pergi makan buah dan merosakkan sebahagian daripada pokok-pokok yang lain. Maka dia mengadu kepada Nabi Daud, dia kata, ni aku punya kebun ada beberapa ekor kambing makan dan dirosakkan pula pokok-pokok yang lain, jadi aku nak minta ganti rugilah, aku nak minta kau buat keputusan. Maka Nabi Daud AS pun panggillah pekebun dan dia panggil pengembala kambing tadi itu. Kalau dia kambing, tapi dalam hadis tersebut tak ceritalah binatang apa, tapi kita katalah kambing, kita bagi contoh mudah tuan-tuan faham.
Kemudian Nabi Daud buat keputusan bahawa kalau seandainya pengembala kambing ni tak ada duit nak bayar ganti rugi, berapa kilo, berapa ratus, berapa tan buah-buah dimakan oleh kambing kamu dan berapa banyak pokok-pokok yang dirosakkan, kamu bayar balik kepada pekebun. Tapi kalau kamu tak ada wang, kamu tak ada duit nak bayar, maka kambing-kambing kamu serahkan sebagai ganti rugi kepada pekebun. Kalau kita macam tu lah kan, sebab dah dia tak boleh nak bayar, jadi apa benda yang kita boleh ambil daripada dia? Harta dia, yang supaya harta ataupun hak si pengembala kambing tadi itu boleh dibayar sebagai ganti rugi atas buah-buah yang dimakan oleh binatang dia tadi itu. Jadi ini keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud. Maka sampailah hal ini kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata, kalaulah aku berhak untuk buat keputusan, maka aku takkan putuskan begitu. Maka Nabi Daud tahu bahawa Nabi Sulaiman ada pendapat yang lain, ada pandangan yang lain. Maka dia pun panggillah Nabi Sulaiman, maka berbincang. Nabi Daud pun tanya Nabi Sulaiman, apa pandangan kamu tentang kes ni? Jadi macam mana, apa pendapat kamu? Maka kata Nabi Sulaiman, aku punya pendapat bahawa kebun si pekebun tadi itu diserahkan kepada pengembala, suruh dia tanam balik, suruh dia tanam balik pokok, dia buat sampai satu waktu buah tu keluar seperti yang dia telah rosakkan oleh binatang-binatang dia, dan binatang-binatang pengembala tadi itu diserahkan kepada pekebun untuk pekebun ambil manfaat daripada binatang itu. Nabi Daud tadi putuskan apa dia? Pengembala, kalau kau tak boleh nak bayar, kau punya kambing semua bagi dekat pekebun, selesai masalah. Tapi Nabi Sulaiman, dia lihat kalau buat begitu, maka masa hadapan bagi pengembala kambing ni mungkin dah tak ada dah. Pasal dia dah duit dah tak ada, kemudian harta pun dah disita, harta dia pun dah diambil. Jadi macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia? Mungkin tak ada jalan. Tapi Nabi Sulaiman membuat keputusan menang-menang. Jadi pekebun pun dapat hak dia, pengembala kambing pun, maka hak dia masih terjaga. Jadi pengembala kambing dia jaga balik kebun tu, dia buat sampailah tahun depan keluar balik buah, maka kebun ini serahkan semula kepada pekebun, dan kambing-kambing, pengembala kambing diserahkan kepada pekebun, sehinggalah buah-buahan keluar dari kebun dia, maka barulah dipulangkan balik kambing-kambing tadi itu. Tapi dalam tempoh tu pekebun berhak mengambil hasil dan faedah daripada kambing. Kalau kambing tu beranak, maka dia berhak ambil anak tu. Kalau kambing tu ada susu, maka dia berhak minum daripada susu tu. Sampailah pengembala kambing tadi itu serahkan kebun dia semula, maka barulah diserahkan balik kambing. Maknanya akan datang pengembala kambing masih boleh meneruskan hidupnya seperti biasa. Inilah keputusan yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 minit 3 minit yang terakhir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga menunjukkan, memberi contoh kepada kita bagaimana perlunya kita mengambil keputusan yang lebih baik daripada yang lain. Satu hari ketika Nabi SAW sama dengan para sahabat, datang satu orang, dia tarik satu orang yang lain. Dia kata, ya Rasulullah, ini laki-laki ni, pemuda ni telah membunuh adik aku. Dia mengadu kata, ya Rasulullah, pemuda ni dibunuh adik aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, apakah benar kamu bunuh adik dia? Maka kata pemuda tadi itu, dia kata, sungguh. Kenapa kau bunuh dia? Tanya Rasulullah. Sebab dia jadi pasal dengan aku, dia kecam aku, dia maki aku, dia macam-macam lah kata-kata yang tak elok. Aku tak tahan, aku ambil kapak ni, aku libas kat kepala dia dan mati. Maka Rasulullah tanya dia, ada tak adik-beradik kau yang boleh tebus kamu? Maknanya kan dalam Islam kita boleh bayar untuk selamatkan nyawa si pembunuh tadi itu. Maka kata si pembunuh tadi, dia kata, tak ada siapa-siapa yang nak selamatkan aku, sebab aku ni orang yang hina di mata masyarakat, tak ada pun orang herankan dengan aku. Maka Rasulullah tanya dia, kau ada duit tak? Kan kau boleh tebus diri kau? Dia kata, aku tak ada, melainkan baju dan kapak yang ada kat tangan aku. Datuk macam mana? Rasulullah tanya dia, dia kata, tak apalah, serahkan kepada laki-laki ni, kalau dia nak qisas, nak balas bunuh balik, aku pun tak kisah, kata dia. Maka laki-laki ni mengambil keputusan nak balas bunuh atas kematian adik dia, nak qisas lah atas kematian adik dia.
Maka selepas mereka pergi, kata Rasulullah SAW, kalau laki-laki ni bunuh si pembunuh, maka dia sama dengan pembunuh. Sebab si pembunuh bunuh adik dia, dan laki-laki ni kalau bunuh balik si pembunuh tadi tu, membunuh tak? Membunuh juga, tapi bunuh cara yang lain lah. Yang si pembunuh membunuh adik dia kerana zalim, jahat, dosa. Tapi laki-laki ataupun abang ataupun waris membunuh atau dalam jalan qisas, maka itu dibolehkan dalam agama. Tapi Rasulullah kata bunuh macam bunuh juga, tapi bunuh yang pertama ni dosa, bunuh yang kedua ni tak dosa. Itu maksud daripada Nabi SAW. Maka laki-laki ni datang balik jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, benarkah engkau katakan bahawa kalau aku ambil keputusan untuk qisas, aku nak bunuh balik, sama dengan aku dengan dia sama macam pembunuh juga? Bukankah dalam Islam dibenarkan untuk bunuh balas bunuh? Jadi akhirnya Nabi SAW kata kepada dia, apakah kamu tidak mahu kalau seandainya dosa kamu ditanggung oleh si pembunuh ni, dan adik kamu juga ditanggung dosanya oleh laki-laki ni? Maka kata dia, bala ya Rasulullah, sudah tentu ya Rasulullah. Jadi di sinilah Nabi nak bagi tahu, walaupun laki-laki ni berhak untuk bunuh, balas bunuh atas kematian adik dia, dia boleh qisas atas kematian adik dia, dia tak berdosa pun kalau dia nak qisas. Tapi Nabi ajar kepada kita, buatlah keputusan, bertindaklah dengan satu tindakan yang jauh lebih baik daripada yang pertama. Walaupun dia tak salah nak qisas, tapi di sana kan ada tindakan yang lebih baik daripada kamu bunuh balas bunuh. Apa dia? Memaafkan dia. Nanti kamu dosa diampunkan oleh Allah, adik kamu juga dosanya diampunkan oleh Allah, dan kamu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh kita beginilah. Ada orang hutang kita pun sengsara hidup pasal duit tak ada, duit ada kat orang lain, orang tu tak mau bayar hutang kita, akhirnya dia mati. Ada orang yang marah, kata tak, walaupun dia mati kat padang mahsyar besok aku cari dia, atau besok biar dia cari aku dekat padang mahsyar. Marah pasal ada orang yang marah begitu, tak halalkan, tak maafkan, walaupun orang tu dah mati dah, sebab dia hidup sengsara. Walaupun kita berhak buat begitu, tak halalkan, itu hak kita. Tak memaafkan, itu hak kita. Kita tak berdosa pun kalau tak halalkan hutang kita yang ada pada orang lain. Tapi kan lagi baik kalau kita halalkan, kan lagi baik kalau kita maafkan. Walaupun kalau kita tak halalkan, pemuda tadi dia kata, aku tak halalkan, biarlah mati-matilah dia, besok pada mahsyar kita jumpa, aku tuntut balik. Walaupun dia berhak buat begitu, dia tak berdosa pun kalau dia tidak menghalalkan hutang. Tetapi kalau menghalalkan, jauh lebih baik daripada kita tidak menghalalkan. Hatta Nabi juga ajarkan kepada kita, orang yang datang minta maaf, kita maafkan, itu baik. Tapi kalaupun dia tidak minta ampun, kalaupun dia tidak minta maaf, kita memaafkan orang yang tidak minta maaf kepada kita, jauh lebih baik daripada memaafkan orang yang minta maaf dengan kita. Ini dalam Islam diajar begitu. Buatlah, peganglah, bertindaklah dengan satu tindakan, dan berpeganglah dengan keputusan yang jauh lebih baik daripada yang lain. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan menangkan waktu mencemburui kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah atas perkongsian dalam hadis yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.